Musyrikun kan? Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إن الله بلي إن عنده بلي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Awak panjang? Tetap punya huruf. Okey. Apa betul ni ya? ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dah Quran satu muka insya-Allah. Tadi ada tutup. Kat mana ni? Mana ada ni bubuh ni dah. Bubuh ni. Ya. Kat sana tu. Esok. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama dalam majlis ilmu kita pada petang ni, iaitu dalam bab pegangan. Dalam bab akidah. Ya. Sangat pentinglah bab akidah ni. Akidah ni kalau kita tak mengaji, kalau kita tak mengajilah, kalau kita tak belajar, kita tak mengaji, kita tak berguru, ibadah kita semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan main-main dah ni. Ni kenalah ni, kena mengaji bab akidah ni, bab pegangan. Bahaya sangat ya, sebab kitab Faridatul Faraid ni kita asas dia sebenarnya untuk untuk akidah, untuk akidah lah. Tapi sebenarnya kitab tu kecil. Dia punya huraian dia panjang. Sifat 20 ni kita kena belajar secara tafsiri, kena satu-satu sampai faham. Sifat 20 dalam ni ada ni. Belum lagi masuk lagi ya. Doalah semoga kita dapat sempat belajar
dan semoga kita diberikan kesihatan dan kita diberikan kelapangan dan saya mampu nak ajar. Tapi saya dah kata, saya dah pesan, kalau tak dapat daripada saya, pergi cari tak lain sama. Sebab kita bukan benda kita boleh bergadai-gadai benda macam ni. Benda akidah ni bukan senang. Kalau antum faham tak apa, kalau antum rasa macam tak faham, mungkin masih kurang lagi, antum kena pergi cari tak lain juga. Ya, kitab pengetahuan berkenaan dengan akidah ni ya. Jadi salah pegang, habis semua. Ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang sungguh-sungguh. Jadi kita masuk dah sampai peringkat insya-Allah amin ya. Tadi saya nampak ada komen macam kawan ustazah kan dekat sekolah menengah perempuan Alawiyah, ada lagi tak? Tadi nama apa, Roswati ke apa? Ustazah pun tak pernah ingat, sekolah banyak sangat. Tapi ustazah ternampak komen tadi Roswati Yahya. Ramai kawan ustazah pun tak perasan dan saya pun tak perasan. Katanya kawan ustazah tu di satu sekolah. Okey, alhamdulillah. Share lah ustazah, terima kasih lah. Duduk di mana Roswati sekarang, duduk di mana? Dulu ustazah sekolah di Perlis, sekolah Alawiyah. Kan arah Perlis. Ya saya. Ustazah nak join kelas ngaji boleh? Boleh tapi itulah kena, orang kata tak boleh sebut tu, kena sebut senyap sikit. Tu ke nombor 019 sebut tak apa, jangan tulis. Tapi tak boleh nak mention tu. Kena ke ke 019 2721 apa tak apa kan? 9808. Dia kena kat situ. Sakit habis dengan titi ustazah. Allah sak dia sakit. Tak boleh. Dia kena betul. Dia tulis. Jangan tulis. Tolong clear. Tolong tulis satu. Cepat tolong komen satu. Kena clean balik. Tolong komen dekat titi satu. Semua tolong komen. Jangan tulis. Sebab kita padam, sebab kita dekat sini tak boleh live. Kan saya kata tolong komen satu. Semua komen satu. Tolong komen satu please. Komen satu, bagi penuh. Jangan, lagi habis dah. Ustazah dah kena banyak kali dah ni titi ni. Tak boleh lah. Kena dah memang akaun ni dah problem dah ni. Tak salah apa suruh mengaji dah, duduk dia dah. Susah nak suruh mengaji, berbayang. Okey, lah ni macam ni, kita sambung dekat mana? Kita sambung, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi amin. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyati sayyidina Muhammadin. Nampak ada baca tak tu? Nampak tak? Saya laju sangat kalau kita baca. Tetap sama seperti dulu, masya-Allah. Okey, kita ulang balik. Wassalam. Saya baca dulu lah, ajak saya baca dulu. Wassalatu wassalamu ala tarjumani. Ulang balik ustazah tak dapat. Jangan, memang tak ulang dah. Uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi sayyidina Muhammadinil mab'uthi bibahiril mu'jizati bitakbidi risalatihi. Okey, alhamdulillah. So, okey, tak apa, tak perlu hubungi ustazah, cuba DM kat ustazah ya. DM ustazah senang, DM je. Okey, alhamdulillah, daripada sambungan ya, iaitu mana dia tadi? Rahmat dan kesejahteraan ke atas juru bahasa ketuhanannya dan juru tunjuk keesaannya, iaitu penghulu kami Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahkan
bagi menguatkan risalahnya dan membenarkan petunjuknya. Kita sambung kat sini lah. Dah hari ni dekat rahmat dan kesejahteraan. Tu dia hari bulan siap-siap. Hari ni berapa bulan? 24 ya. 4 hari bulan 7. 24 bulan 7. Okey. Kita nak sambung dekat sini Facebook sangkut-sangkut dekat rumah hijau ya. Kat rumah hijau sangkut-sangkut. Saya nak tergelak ni dekat rumah biru pun komen satu-satu juga. Saya komen kat TikTok. Kat sana tak apa. Depa taat semualah sampai anda buat apa nak. Okey. Okey, jadi alhamdulillah 24 bulan 7. Okey, 24 bulan 7. Jadi tulis hari bulan ya. Okey, alhamdulillah kita dah bincang hari tu dah tentang selawat ke atas Nabi ya. Wassalatu wassalatu dan dan rahmat dan sejahtera selawat tadi itulah, dan rahmat dan sejahtera ke atas juru bahasa ketuhanannya dan juru tunjuk keesaannya. Jadi selawat ke atas Nabi ni disunatkan ke atas kita, disuruh, dianjurkan kepada kita sentiasa berselawat setiap hari, pagi dan petang, siang dan malam, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi malam hari. Kalau kita kata saya sembang itu hari Jumaat kan, hari Jumaat afdal selawat daripada baca Al-Quran. Hari Jumaat berselawat tu lebih afdal daripada baca Quran. Okey, kecuali surah-surah yang berkenaan dengan Jumaat. Surah apa yang berkenaan dengan Jumaat itu? Surah Kahfi, surah Dukhan, lagi surah apa? Ali Imran. Yang surah Yasin tu kita baca setiap hari kita baca surah Yasin. Tak ada pun malam ke siang ke apa ke, baca setiap hari. Tapi kalau hari Jumaat afdal kita selawat ke atas Rasulullah. Kemudian kita tengok juga di sini kalau dia macam ni, ada masanya kalau baca Quran kalau hari Jumaat lebih afdal selawat daripada baca Quran. Melainkan ayat-ayat surah-surah yang berkaitan dengan Jumaat, iaitu surah Kahfi, surah Dukhan, surah Ali Imran. Dia macam tu lah. Kadang-kadang benda tu dah sangat bagus ataupun dapat pahala. Tapi ada ketikanya, ada masanya, ada hari dia, ada waktu dia, hak lain lebih afdal. Contohnya, kita kata lepas semayang zikir ke baca Quran lebih baik, lebih afdal zikir daripada baca Quran. Tapi kalau nak ikutkan pada masa-masa yang lain, zikir dengan baca Quran lebih baik. Tapi lebih afdal baca Quran. Tetapi dalam ketika lepas semayang, jatuh pula dah kawan tu, dah jadi kalah balik dah. Bila lepas semayang, zikir lebih afdal. Macam tu. Macamlah juga kita sembahyang. Kita digalakkan sembahyang berjemaah. Ya, sembahyang seorang diri dengan sembahyang berjemaah, mana lebih afdal? Saya dah daftar kat rumah hijau, lain tak okey, saya join rumah biru. Sekarang rumah pun ada banyak warna juga. Semua dah faham. Siapa yang main titi dia tahulah, kita memang tak boleh sebut benda-benda tu semua ya. Okey. Apa tadi? Okey, sembahyang seorang diri dengan sembahyang berjemaah, memanglah sembahyang berjemaah tu lebih afdal. Ya, itu memang dah tahu dah. Sembahyang awal waktu seorang diri. Sembahyang awal waktu seorang diri. Tetapi sembahyang berjemaah lambat sikit lebih baik daripada sembahyang seorang diri awal waktu. Faham? Itu kita kena belajar. Macam-macam macam ni. Kita duduk seorang-seorang di rumah. Rumah kuning tak ada. Okey. Dia ada rumah hijau, rumah biru, rumah hitam. Tak apa, Titi tak apa boleh sebut.
Kak Nur. Ji Nur dia warna apa? Warna apa tu? Merah kan? Merah. Okey, tak tahu. Okey, sekarang ni macam solat awal waktu. Solat awal waktu dapat fadilat awal tu lah. Fadilat awal waktu. Tapi kalau dia sembahyang seorang. Kalau dia sembahyang berjemaah, dia dapat fadilat berjemaah lah. Fadilat berjemaah ni dia sembahyang lambat sikit, lebih baik daripada dia sembahyang seorang diri awal waktu. Pasal apa macam tu? Sebab dia dapat pahala. Sembahyang jemaah tu lagi besar. Macam setengah tu isteri tu dia duduk tunggu suami dia lambat sangat. Dia kata lambat sangat, dia nak sembahyang dulu lah, sebab saya ni nak kejarkan fadilat awal waktu ni. Dapat fadilat sembahyang awal ni, sembahyang awal waktu. Lepas tu dia tak kerti. Sebenarnya kalau dia yakin dia boleh berjemaah, contohnya dia kata, abang kat mana ni? Nak balik dah ni, on the way dah nak balik dah ni. Jadi dia yakin memang suami dia on the way nak balik. Mungkin sampai dalam pukul asar lah kan, sampai dalam pukul 6. Asar tak nak masuk kubah 4.50. Contoh 4.50. Tapi laki dia balik pukul 6. Dia boleh sembahyang pukul 5. Takkanlah 4.50 dia sembahyang siap. Dia memang ambil wuduk dulu. Tapi ada orang kan pakai telekung dulu, tutup aurat. Tu semua dia bagi masa juga. Bukan awal waktu tu mana masuk 4.50 tu pop sembahyang tu. Dapat fadilat awal waktu. Tidak. Kita dah sembang dulu dalam pinggan solat kan. Dia ada masa juga untuk dia mengambil wuduk, untuk dia menutup aurat. Tempoh masa tu lebih kurang, cuba kita ambil masa. Bila kita masuk je waktu 4.50, berapa minit kita kena pergi bilik ayam, ambil wuduk. Tapi tak dia suruh ambil wuduk ketika ambil masuk waktu, patutnya sebelum. Tapi kita nak kira time tu. Ambil wuduk, pergi bilik ayam, ambil wuduk, pakai telekung, agak-agak berapa minit? Huruf lah kita tengok berapa minit. Boleh tak kalau kita kata 10? 10. Maknanya 4.50 tu masuk waktu masuk waktu asar. TikTok Ustazah yang mana satu? Ni mesti orang baru kan? TikTok Ustazah, cari TikTok Ustazah tanya. Okey, kemudian pukul 5 lah. Pukul 5 dia sembahyang. Boleh dia sembahyang seorang. Dia boleh dah dapat fadilat awal tu. Tetapi kalau dia tunggu suami dia, yang dia yakin suami dia memang balik, kotlah suami pergi balik umur bini muda apa dah tak tahulah. Suami dia memang balik, tapi balik pun mau sampai pukul 6 baru nak sampai rumah. Dan dia pun boleh berjemaah. Pahala dia lebih besar tunggu laki dia balik pukul 6 dah berjemaah. Walaupun sembahyang lambat. Faham tak? Sebab tu dia dalam ibadat ni kita bukan boleh pegang tu pegang aja. Dia ada masa dia kena tok musuh mengaji. Orang boleh tak mau mengaji macam mana? Main tu. Orang sopi bekas solat apa tak mau main. Okey apa tak main. Macam lagi betul. Betul. Apa tak main memang rugi lah. Memang rugi lah. Ustazah duduk ada di sini kuat lagi. Kalau Ustazah tak sihat esok kan, dah dia kata orang lain abang air. Tak apa lah orang lain. Ni hak contoh saya. Hak contoh orang lain baik lah. Contoh saya lah, contoh saya. Saya pun tapi hari mengaji akidah kena faham. Kena pegang pada Allah Ta'ala. Kita tak ada apa langsung Allah. Yang semua ni Allah yang buat tu. Sesat kita sampai kita buat selawat Nabi ni. Bisa. Okey Ustaz. Lepas tu yang mana lebih afdal? Solat. Macam itulah juga sembahyang awal waktu seorang diri, keluar daripada majlis ilmu. Kan nak tunggu majlis ilmu habis ke baru sembahyang? Bagi habis majlis ilmu dulu baru sembahyang. Dia kelut pergi mana? Dia nak sembahyang dulu pula dah. Orang nak balik pukul 5 dia kena tunggu dia sembahyang pula. Dia bagi hampa habis sembahyang. Nantilah Sat, tunggu Sat. Tak ada lah habis pukul 7. Tekan kita nak kita bagi perhabis sampailah. Jangan balik keluar dari dewan selagi tak habis doa. Doa tu tutup tu. Kadang-kadang bila kita pergi mengaji dengan nak suruh, tak boleh lambat. Ada pun mari pok tu orang nak mayang aja. Hak tu masuk program, hak tu masuk dalam tentatif. Masuk dalam tentatif kan. Tunggulah Sat, habis tu. Habislah sembahyang. Tak
nak gaduh apa dah. Hampa kena faham. Dia kalau jenis baru nak pergi mengaji ni, dia pening lah layan. Dia pening. Jadi jangan. Dia pergi tempat orang, pergi majlis orang, kena ikut orang. Dia tak ada ikut kepala kita. Mau kata ikut kepala kita, kita buat ni ringan. Lagu tu. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Faham. Okey, faham tak apa? Aduh, tak tahulah apa. Okey. Lama-lama apa ni? Yakin dapat berjemaah. Yakin ada setengah orang tu dia kata apa? Kadang-kadang saya ni kan dah habis after tunggu majlis baru sembahyang. Fauziah Said dah komen dah kita sihat dah, Fauziah kita sahabat kita. Dah Fauziah dah komen dah after tunggu majlis ilmu baru sembahyang. Betul. Faham ustazah. Okey, jadi macam ni. Bila kita yakin kita dapat berjemaah, kita tunggu. Tu ada satu isteri dia kata apa? Kadang-kadang lepas buka puasa, laki dia lambat lah makan kan. Laki dia lambat makan. Dia habis awal cepat. Dia minum makan kurma, dia habis bayang dah. Lepas tu dia duduk tunggu laki dia. Laki nak makan nasi. Laki dia nak makan nasi. Dia nak makan, dia makan kurma. Orang ni rajin duduk sembahyang, duduk mengaji di madrasah. Kalau dia pergi mengaji madrasah, tapi dia suka pergi duduk sembahyang je, tapi tak pergi mengaji. Bukan pergi mengaji, suka pergi sembahyang. Kaki sembahyang ada orang jadi kaki sembahyang, tapi tak suka mengaji. Kalau sembahyang dia ada, mengaji dia tak ada. Pelik no. Pasal tak? Mereka waktu bulan puasa, mereka pergi sembahyang jemaah asar. Siapa suruh pergi sembahyang asar? Orang perempuan kita ni, dia pergi sembahyang asar tau. Padahal kenal ustazah ni. Setempuk ustazah. Kita pun habang, kata awak tak main mengaji ni, ustazah dapat mengaji. Dia tak main. Dia duk nampak semayang berjemaah di masjid perempuan tu pahala banyak. Saya nak abang betul-betul lah. Duk sembang semayang jemaah tu fardu kifayah dengan sunat muakkad tu laki-laki tau. Bukan perempuan. Apa pergi mengaji kitab lah, apa tak suruh mengaji hak yang tak tahu nak kata lah. Duk abang suruh pergi duduk bawa anak kecil lah, apa semayang di masjid lah, apa semua. Dia macam ni. Hak semayang afdal berjemaah dengan sunat muakkad tu lelaki semayang fardu, bukan kata semayang sunat. Perempuan lagi lah tak afdal. Perempuan orang suruh main mengaji, bukan suruh pergi sembahyang. Apatah lagi pergi sembahyang jemaah hasang. Apa cerita ni? Kalau tak reti bab ni kan memang rugi semua. Dia pergi sembahyang jemaah hasang, dia tak main mengaji padahal 2-3 langkah yang masuk dalam kelas. Ini fardu ain ni. Hak nu fardu kifayah sunat muakkad untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Allahu akbar. Kalau cerita bab ni memang panjang. Tu kena faham tu. Bila orang kata, tu kami tak boleh pergi, tak yang apa nak pergi siapa? Dia harus semua tu. Tak kira main Ramadan dia pakai tahu bila sibuk kan dia kata dia madah. Dia kalau bulan Ramadan dia keluar dah ustazah ni. Punya nak pergi faham tu. Hak tahun lepas tak kata apa dah 2 tahun dah tak kata apa. Tak kelek apa. Sampai viral lah tu ni. Dia kira nak pergi sembahyang, heran suruh mengaji tak mau mat. Lepas tu dia tak faham. Bila dia tak faham, dia mengajak kita pula. Lah ni faham betul-betul. Hampa jangan duk buat macam tu, duk buat teruk kan. Hampa kena faham betul-betul. Lah ni macam ni. Yakin dapat berjemaah, boleh tunggu dan solat tu lewat tak apa. Ni hampa yang kata nak tunggu tu pun lelaki, minta abang kata nak balik. Kata mak awak tak sembahyang nak tunggu Pak Hang balik. Pak bagi tahu kan nak balik. Tak abang apa pula. Hak tu pelik lah tu. Kalau dia kata dia ada janji dengan Pak Hang suruh balik awal. Tu tak apalah. Lagu tu lah. Berugi berilmu tanpa amal. Cantik tudung ustazah. Cantik jugalah ni. Berbelit-belit tengkuk dah ni. Okey. Benda-benda lama bila kita kuat-kuat banyak juga tudung shawl apa yang apa bawah-bawah tu kan. Kan saya ni memang suka serelum dihajar je sebab benda senang. Okey, kita kembali. Okey, tetapi kalau zon, apa tu zon? Zon tak boleh tunggu. Kena solat sekarang. Maksud zon ni adalah kalau syak tengah-tengah. Ni zon atas yang yakin suami dia balik banyak sikit pada syak ya. Kalau nak tunggu lelaki balik kena yakinnya, hak yakinnya. Kalau zon tak boleh. Zon dia tak boleh. Dia kena mayang dulu. Pak Hang ni ada meeting po. Kau ada singgah kedai kopi ke? Tak ada. Macam tunggu bila? Hak tu tak boleh. Hak tu kena sembahyang kan?
Janganlah kata semua orang boleh tunggu tak puas, dah tunggu nak bayar jemaah. Padahal laki dia tak hafal kata nak balik awal. So kena jaga lah. Maaf tak dapat adik kuliah hari ni sebab tak sihat. Rafidah Mustafa. Ada mengaji kat sini ke? Rafidah Mustafa? Yang tu Rafidah tu je? Ada lagi? Rafidah ke? Oh, kawan. Oh, Ustazah pun tak kenal nak murid yang mai pun. Pandang tunggal ni. Tak apalah apa dia, tak tahulah macam-macam. Okey. Kalau kita solat dulu, kalau kita solat dulu boleh. Kita boleh ulang je. Kita boleh ulang solat. Kita main seorang. Lepas tu laki balik sekejap lagi nak jemaah. Kita boleh ulang tapi dengan syarat berjemaah. Dengan syarat berjemaah. Kita sembahyanglah dulu sebab tak tahu suami balik ke tak. Sebab kita nakkan kita jenis orang ligan afdal ni, hak jenis hak lambat. Tak ada afdal tak afdal lah. Memang terus sembahyang lambat tu dia tak kisah. Hak ni hak jenis nak afdal ni. Jadi dia sembahyang dulu seorang. Lepas tu sekejap laki dia balik. Abang nak sembahyang sah ke? Loh, saya sembahyang seorang. Tadi ingat aku abang balik lambat. Tak apalah abang, saya nak sembahyang lagi sekali. Okey, dengan syarat yang ulang tu adalah sembahyang boleh tak kalau dia kata saya nak ulang balik tapi sembahyang seorang lah sebab tak sah, rasa macam tak khusyuk. Macam ada benda lah macam tak puas tadi ni. Boleh tak nak ulang balik? Ada orang buat kerja macam tu. Macam dia kata macam ni, dia sembahyang habis sembahyang dia rasa macam Fatihah dia tadi macam tak apa nak yakin lah. Lepas tu dia ulang balik. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Apa dia? Move on. Syaitan. Ingat kau move on. Okey. Jadi macam ni. Dia semayang tadi. Dia rasa semayang dia tak berapa sempurna. Dia rasa macam semayang dia tak berapa sempurna. Kemudian bila dia duduk, orang kadang-kadang dah pencen dia rajin. Jadi bayang pergi lagi sekali lah dia kata. Pasal macam tak puas saat ni. Macam tak puas dia kata. Tak boleh. Tak puas tak boleh. Apa sebab dia yang tak puas tu? Apa dia batal ke apa? Tak puas, cuma rasa macam tak puas. Nak buat lain. Tak boleh. Hak tu kena tambah dengan sunat tu. Sunat main peranan tu. Sunat bukan sunat bang dia apa dia je. Banyak sunat kan? Tapi satu sunat 70 sunat sama dengan satu kena banyak dengan sunat kan. Kalau tak puas tu. Tu saya kata, pasal apa tak puas? Sebab tak ada ilmu. Bila ada ilmu, dia tahu tang mana yang tak puas. Bila tak ada ilmu, syaitan dia akan memainkan peranan. Dia akan bisik-bisik lah. Semalam saya tengok satu video tu kan. Apa ni dirogol oleh jin. Tapi orang putih lah, bukan kita. Dia ada kamera kan, kamera CCTV, kamera dalam bilik dia. Laki bini duduk tidur, orang putih lagi lah, mana ada ayat Quran apa kan. Dia tengah tidur tu, perempuan tu, kaki dia duduk macam tu kan. Terangkat macam tu, terkangkang tu bergoyang-goyang. Dia terkejut. Dia tengah tidur. Memang benda tu dia boleh rogol. Lepas tu, dia terkejut. Dia bangkit. Dia heran, pasal apa jadi macam ni? Laki dia terkejut pasal dia dah riau kan. Lepas tu kan dia tidur lagi sekali, terbuka sekali juga kaki dia. Bergerak-gerak juga badan dia. Lepas tu, satu kan ustaz tu pesan. Ustaz satu pesan. Ustaz yang duduk ruqyah orang. Kain selimut jangan biar berkumpul. Dia memang suka duduk dalam selimut tu. Dia kena lipat. Kena lipat. Kain selimut kena lipat. Maknanya pagi tu kita bangkit. Kain selimut kan kita lengguk yang tepi tu. Tu dia masuk tu. Bila kita selimut malam, dia duduk dalam tu lah. Lepas tu dia tunjuk gambar tu selimut tu terangkat. Macam ada orang. Jangan main. Tidaknya tepuk. Memang tidak tepuk. Bilik-bilik yang kosong, semua selimut, semua baju, semua kena lipat. Kalau tidak, dia masuk. Kalau bilik yang tak ada orang tu mesti kena bersih dan kemas. Jangan biar satu selimut pun bergumpai. Sebab dia akan masuk dalam selimut bergumpai tu. Syaitan memang lah. Syaitan ni sebenarnya dia memang mengganggu kita. Dia tu saya kata, dia tak akan suruh kita tak buat ibadat. Dia akan suruh kita buat ibadat. Dalam pada kita ada buat ibadat tu, dia racun kat situ lah. Tak puas ni, hama yang lain lah. Padahal kita banyak lagi benda-benda yang kita nak kena buat. Banyak lagi nak qadha apa semua, nak kena ulang sembahyang yang kita buat tadi. Jadi bila kita ada ilmu, apa yang tak puas tadi? Kalau Fatihah, takat 2 kali je kita ulang. Kalau salah,
jalan je. Kali ketiga memang dah batal dah. Lepas tu kalau kita soalan sama juga, yang mana rukun, yang mana sunat tu kena tahu. Bila kita baru belajar, nanti kita agak confuse jugalah. Okey, jadi teruskan lagi. Jadi maknanya kalau solat seorang diri tiba-tiba tidak khusyuk, dia tak boleh ulang. Hukumnya haram dia ulang. Haram ulang sembahyang tu. Okey. Okey, ulang solat seorang diri haram dan tidak sah. Solat tu tak sah, jangan ulang. Kalau batal terus ya. Macam itu kita kalau batal solat tu macam mana? Macam kita silap kita bagi tahu semalam kan. Kalau dia tengah-tengah sembahyang, anak dia tarik kain, terselak nampak aurat, memang dah habislah sembahyang tu. Lepas tu ada orang tanyakan macam mana nak batalkan sembahyang tu. Sembahyang tu dah batal belum? Sudah batal. Nak dibatalkan macam mana lagi, dah batal dah. Lepas tu bangkitlah takbir je lah. Hanya kerana terselak aurat, hanya kerana angin saja yang cepat-cepat tutup, baru tak batal. Selain pada tu, kain tangan kita sendiri yang terselak ke, yang mengelakkan kain tu ke, ataupun kita sendiri kain di bawah tu kadang-kadang tak betul, nampak kaki ke, bila nampak kaki tu memang dah batal dah. Anak yang tarik ke, kucing ke, memang dah batal dah. Okey, itu dia ya. Okey. Kemudian solat sunat imam solat dan dah bagi salam, tinggal kita. Okey, sekarang kita terus pergi kepada rahmat dan sejahtera. Rahmat dan sejahtera. Kalau terlupa dan confuse rakaat, ni ada orang tanya dah. Kalau terlupa dan confuse rakaat, boleh ulang ke ustazah? Tak ya. Antum kena belajar ni sembahyang ni. Sebab kalau confuse, kita tengok berapa, 2 rakaat ke 3 rakaat, kita kena yakin hak sikit lah. Sebab yang sikit yang paling kita yakin. Hak banyak tu kita confuse. Kalau 2 ke 3, of course lah. Yang mana yang confuse? Yang 2 ke 3? Kalau 2 atau 3, kita duduk sembahyang, ni rakaat kedua ke rakaat ketiga? Agak-agak yang mana yang confuse? Yang 3 lah. Yang 2 mestilah yang sikit tu yakin. Yang sikit tu yakin, yang banyak tu yang ragu-ragu. Maka ketika itu kena pegang yang hang berdiri ni adalah yang kedua, bukan yang ketiga. Yang duduk tengah berdiri ni adalah yang kedua, bukan yang ketiga. Lepas tu teruslah buat, anggap dia sebagai rakaat yang kedua. Kemudian tambah lagi 1 rakaat dan kena sujud sahwi. Itu je lah. Jangan berhenti. Berhenti tu maknanya memang tak pandai lagi dah tu. Nak belajar lagi. Okey. Rahmat dan sejahtera dengan makna doa. Wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam. Itu adalah doa. Ya, doa rahmat dan sejahtera dengan makna doa. Tapi sebenarnya tu bukan doa lagi tu. Kalau doa Allahumma salli, Allahumma, tu baru doa Allahumma. Kalau wassalatu wassalam itu cerita kesejahteraan dan rahmat ke atas Nabi SAW. Cerita pun jadi doa juga. Cerita pun jadi doa juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berilah rahmat. Ya Allah, berilah sejahtera ke atas Nabi. Walaupun ayat ini bunyi macam cerita, tetapi dia juga adalah doa. Bila kita kata wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, wassalatu dan sejahtera, rahmat, wassalatu rahmat, wassalatu wassalam. Wassalam tu adalah sejahtera. Nabi Muhammad dah ada rahmat, dah ada sejahtera dah Allah bagi kat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad tetap minta, setiap masa minta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad dah dapat dah rahmat dan sejahtera tu. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu baru doa. Tuhan berikanlah dia rahmat, berikanlah kepada Nabi Muhammad rahmat dan sejahtera. Kalau kita lepas ambil wuduk tu kita baca apa? Allahumma apa? Berkala. Lepas wuduk tu.
Allahumma Rabb. Allah, bila kita nak baca tu lupa noh. Bukan. Subhanallah pula dah. Ya Allah, dia punya duk betul-betul. Allahumma rabb hadhihi at-tamah was-salati al-qa'imah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Awak tahu dengan ni. Tahu semua tak karat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Tak, maksudnya lepas azan Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was-salati qamah. Tadi baru nak keluar. Lagi? Apa? Sayyidina Muhammadanil wasilatul fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Jadi kita pun minta supaya Allah letakkan Nabi Muhammad SAW di tempat yang tertinggi. Kita minta bila Nabi letak di tempat yang tertinggi, Nabi jadi yang paling mulia umat dia pun mulia sekali lah. Senanglah nanti Nabi nak bagi syafaat kepada kita subhanallah. Nabi bagi syafaat kepada kita semua. Sebab tu kita kena minta ya. Jadi Assalamualaikum. Anda kata kita dah baca Al-Fatihah tapi rasa macam lupa. Ya, hari kita masuk bengkel solat ni. Kata banyak sangat ni. Hampa kena mengaji. Tu je hampa kena mengaji. Banyak sangat. Kalau cerita bab solat hari ni bukan cerita bab tajwid tauhid dah. Cerita bab solat saja. Kena mengaji. Kena mengaji. Apa kena mengaji? Okey, Tuhan beri dah pada Nabi rahmat. Kita bukan cerita tentang Allah beri rahmat ke, Allah bagi sejahtera ke. Kita yang kena minta. Okey, kita kena minta Allahumma salli. Ini ayat yang terang-terang lah minta. Allahumma salli wassallim. Wassalat wassalam tu walaupun cerita tetapi tetap sama dengan doa. Jadi disebut sini wassalat wassalam. Kalau baca sekerat tak apa ada ustazah. Baca apa sekerat ni? Wassalat wassalamu ala tarjumani uluhiyati wa dalili tu tadi ni. Okey, Tuhan terkaya daripada segala-galanya. Tuhan ni tidak berhajat kepada segala-galanya. Tuhan terkaya dari segala-galanya. Kita berhajat kepada Allah segala-galanya. Tuhan kaya. Kalaulah Tuhan bagi kat kita akal, Tuhan bagi dekat kita tenaga, kita dapat berfikir, kita dapat bekerja. Tapi dalam masa yang sama kita pegang bahawa Allah tu paling kaya dan terkaya dan kita berhajat kepada Allah. Allah bagi kita akal, Allah bagi kita tenaga. Tiba-tiba kita kata, saya yang berfikir semua ni jadi, benda ni jadi elok, benda ni jadi baik. Saya dapat keputusan cemerlang sebab saya berfikir. Sebab otak saya, otak yang baik, keturunan kami, otak bagus-bagus, anak kami pandai-pandai. Macam mana tu? Padahal dia kata Tuhan, Allah ni Tuhan yang paling kaya dan terkaya. Dan semua berkehendak kepada Allah. Tiba-tiba dalam masa yang sama, dia tak berkehendak pada Allah sebab dia boleh buat sendiri. Sebab dia kata, dia berfikir, dia pandai, keturunan dia elok, keturunan dia pandai-pandai, kami semua boleh buat kerja. Kadang-kadang kan, benda ni dia akan boleh merosakkan pegangan kita. Kita ni kadang-kadang kita nak naik bah. Tiket ada. Nak pergi jalan lah. Duit tak ada. Alamat tak ada ni nak pergi ni. Nak pergi rumah orang cek kawan ni. Alamat tak ada, duit tak ada, tiket bah ada. Tapi dah naik-naik tu nak makan apa, semua risau. Semua risau. Kita risau pasal duit. Tu pun kadang-kadang orang nak pergi bengkel solat pun tanya tu, Ustazah, kalau saya bayar ni saya tak boleh pergi, boleh ambil duit balik tak? Dia cakap kalau saya tak boleh. Dia kalau tu, dia tidak letak pada Allah. Kita ni
Ada satu, kita kena faham satu je. Kita berhajat kepada Tuhan yang terkaya. Sangat kaya, terkaya. Kalau Tuhan terkaya, semua berhajat kepada Allah, tak ada Tuhan lain dah. Kalau ada benda lain yang boleh atok kita, makna Tuhan tak kaya. Kalau nama Tuhan, semua berhajat pada dia. Semua berhajat pada dia. Hidup kita, jangan pusing. Ni nak mati esok macam mana? Seorang-seorang. Anak tak ada, kahwin semua dah. Tinggal aku seorang duduk di rumah. Suami meninggal. Anak kahwin. Mak tinggal seorang. Jadi dia, mak pusing ni. Mak risau ni. Hampa tak kahwin lagi ni. Hampa kerja tak dapat lagi ni. Pasal tak semua benda kita risau? Betul tak? Semua benda kita risau. Mana dia Tuhan? Kita kata kita agama Tauhid. Agama Esa. Keesaan. Esa. Allah tu Esa. Siapa yang bawa agama Tauhid kat kita ni? Allah yang bawa. Apa fikir. Hadiah tak ada? Buat apa pun semua kerana Allah. Ya. InsyaAllah nak pergi bengkel Zazah di Shah Alam. Mai. Ngaji. Mai mengaji. Sebab kita jangan. Tadi pun ada orang WhatsApp saya. Ustaz. Ustazah. Boleh tak mengajak sembahyang kami dekat Shah Alam, duduk Selangor tu? Muslimat semua Ustazah. Berapa kena bayar? Boleh tak bagi tahu saya bayaran? Saya cukup pantang tadi jenis bayar-bayaran ni, saya tak suka lah. Satu lagi, apa tahu tak aku duduk di mana ni? Bunyi aku dah tu orang Kedah tu dia bersembang. Cik oi, Ustazah ni duduk Jitera. Padan nak pergi Selangor, nak pergi mengajar kat Surau Ampua tu. Tidak buat dah lah dekat surau dengan masjid dia Al-Ustaz ni. Saya buat di hotel. Saya tak ada masa. Jadual saya penuh. Siapa yang nak mengaji, jangan suruh cikgu tu pergi. Kita cari guru. Saya tak akan jawab dah. Bila mereka tengok je saya buat bengkel solat ni kan, ada hak Sungai Tani, ada hak yang Penang, ada yang Selangor, ada yang Johor. Duk panggil. Bila boleh main ni? Bila boleh main? Kalau apa nampak blutik saya tak jawab tu memang tak akan jawab. Sebab saya pun tak akan explain dah. Bila kita buat, kena main. Apa tahu tak? Saya tak ada masa. Tak ada masa. Okey dah. Jadi, main. 25 hari bulan November di Shah Alam. So, jangan panggil saya pergi. Ni, Ustazah dekat Selangor tu, saya tak tahulah berbilang-bilang dah masalah kat Selangor tu. Segala famous asatizah masuk radio, masuk TV, masuk segala tegala lah. Saya tak masuk panggil lah. Saya tak masuk. Saya masuk hak dalam ni lah, rumah hijau. rumah hitam, rumah biru. Saya masuk rumah tu je. Apa dah punya duk panggil sangat Rumah biru, rumah hijau, rumah hitam, rumah merah. Hak tu je saya masuk. TV hak tu Toknet tak masuk. Pergi panggil hak Toknet tu. Apa seronok lah duk umur nak tahu apa pergi. Okey lah ni macam ni. TV tu Toknet. TV Toknet. Orang Selangor pun main sini, orang Pahang pun main semalam kan, orang Kelantan pun main, Terengganu pun main, orang Johor pun main. Al-Ustaz main bengkel solat. Jadi nak pasal pun nak special saya kena pergi kat apa? Tak ada special apa? Anak murid saya sini lagi special. Kenapa saya nak pergi sana? Apa saya nak pergi yang orang hantar mengaji dengan saya tu? Baik saya mengajak mereka ni. Betul? Jangan. Siapa jangan duk mesej tanya saya lah. Harap maklum. Dah dia kata harap maklum. Okey. Jadi Nabi, tak habis dah kah? Okey, faham tak jadi makna macam ni? Allah ni terkaya. Bila terkaya, kita tak kaya. Kaya ke hati tawan tu? Tak kaya. Kaya apa? Semua orang nak kena buat kat dia. Semua dia berhajat pada orang. Nampak? Dia berhajat pada orang. Berhajat pada bibik 6. Bibik saya dah 6. Hak yang gardener tu 4. Kaya ke? Kita lagi kaya buat kerja sendiri semua. Hari ni angan-angan dia panggil Grab kan ni. Suami tak ada pergi Kelantan. Abang, seronok panggil Grab lah bang. Jadi driver lah dah panggil driver kan. Ni panggil Grab sekali. Terus dia sampai ni baru nak pakai tudung. Duk belik dia duk bagi kan. Betul juga tak saya buat kerja ni raya ni. Okey. Jadi apa ni, bila kita pusing, saya nak pesan satu je sebelum saya nak tutup. Sebab kita tak jumpa saya dah lepas ni tau.
Jumpa saja melawak. Okey. Banyak minggu tak jumpa ni. 3 minggu tak jumpa. 3 jumpa tak jumpa. Ni lah ni. 3 minggu tak jumpa. Okey, apa ni? Saya nak pesan satu. Jangan pusing. Fikir jangan pusing. Kalau pusing, kalau duk risau, kalau duk fikir, hampa memang tak ambil Allah sebagai Tuhan hampa ni. Kalau hampa kata Allah tu Tuhan, apa makna Tuhan? Terkaya. Apa makna Tuhan? Berhajat kepada Tuhan. Kalau hampa duk berhajat kat diri sendiri, macam, lah susah hati lu. Macam mana ni? Minggu depan ni. Contohlah ada kenuri lah tu kan. Kalau tempat tu tak nak kenuri. Macam mana ni nak atok kenuri ni? Sabut lah. Pasal kita suka macam tu kan? Macam saya nak buat bikin solat, sabut lah. Sabut tak, cakap isi tak apa, tapi sabut jangan atok. Atok kita memang tak atok. Atok Allah bagi. Tahu semalam, yang kuat siapa bagi? Allah. Yang semua tu siapa bagi? Allah. Yang faham siapa bagi? Allah. Yang berjaya siapa bagi? Allah. Kita tahu tak? Miskin, pokok kita nak fakir, tak ada apa. Apa pun tak ada. Yang hampa pergi bengkel solat, duit siapa bagi? Allah. Sihat semua hampa pergi sana, siapa bagi? Allah. Hampa dah keluar. Mulalah antum jadi hampa dah. Hampa sedap sikit tau. Orang kita hampa tu sedap sikit. Jadi kan, tak ada, jangan siapa nak bangka. Oh boleh bayar, ada artis boleh pergi bengkel solat. Tak ada lah, duit tu Allah bagi. Allah bagi duit. Kalau Allah tak bagi duit, tak ada duit. Ada yang pergi tak bayar mana? Sebab ganti orang. Benda ni sebenarnya bukan kita yang kena duit. Kita mau ke tak mau. Kita tak pernah doa pun. Cuba kita doa, ya Allah ya Tuhan, aku pun nak pergi tapi aku tak ada duit. Ya Allah tolonglah, Allah tolong atok je lah. Ada je nanti. Dah kita nyara juga kan ada duit. Tapi lah lepak gaya boleh duit. Aku ngaji dengan masjid lah. Tadi pergi duit tak ada. Mahal aku main tu. Kan tak ada. Allah mengikut sangkaan. Okey, ada tak siapa ada buku Yasin? Nak baca doa selamat? Ada siapa pokok terlekat dalam beg ke? Ada doa selamat? Ada tu Kak Tun. Ni apa sahabat kita Liza ni, anak dia. Anak Liza kita ni nak operation. Ustazah ni bukan hari baca doa selamat. Tak apa Kalau ustaz-ustaz tu dia angkat-angkat tangan perang. Kita tak baca Melayu boleh sajalah, ambil sikit berkat doa Melayu, doa Arab. Boleh. Siapa jamuan ni? Ada jamuan sekali. Arwah siapa? Anak. Hari ni hari ke-7. Oh, ya baru dah. Nama apa ni? Anak. Saya Nur Hayati. Nur Hayati anak meninggal, innalillahi wa inna ilaihi Ada sakit raji'un. apa? Baru habis hantar presentation assignment. Umur 22. Allah. Dia hantar presentation kedua. Dia hantar 2.5 tak presentation. ada. Allah, perempuan ke? Bukan. UTM mabuk. Allah. Takziah 3 hari je, tapi tak apalah. Apa ni, tapi tak apa saya- sabar no. Tak apa. Tak tahu dari mana Allah bagi kontak Allahu saya. Akbar. Tadi saya dapat seorang daripada anak murid saya juga, tapi lama dah lah saya mengajar dekat Sedekah dulu kan. Meninggal hari Jumaat ni, baru ni 20 kak. Tapi aksiden. Ni Baru habis hantar assignment last hantar assignment umur 22 tahun, lepas tu setengah jam dia meninggal. bila postmortem sakit apa? Tak dapat result lagi. Tak dapat result lagi. Tu dia lah kata, kita ni kan dah di umur-umur kita ni, apa lagi yang kita boleh buat? Betul tak? Daripada kalau kita duduk berkera sana sini mengaji tak mau, ubah diri tak mau, nak tunggu apa lagi? Kita ni kan bonus sungguh-sungguh ni bagi ni. Bonus sungguh-sungguh, betul tak Kak Bila? Kalau tak kata pasal bonus lah, ya Allah tak tahu lah. Tak yang satu yang bersyukur tu, dalam keadaan kita ni tahu pasal pengajian, dah banyak kita boleh mengaji Quran, dapat betulkan fardu ain. Allah, kalau 10 tahun sudahlah. 10 tahun sudahlah. 10 tahun yang lalu, tak tahu keadaan kita macam mana. Allah, berebutlah kita. Nah, jadi insya-Allah kita akan baca tahlil sikit dekat anak Nur Hayati no. Almarhumah Farihah Nur Atikah yang solehah, dan juga seorang lagi almarhum Muhammad, saya tak ingat dah seorang lagi nama umur 20 tahun juga, aksiden, itu mati aksiden. Dan kita nak baca juga doa selamat untuk adik kita, nama apa? Ahmad Hafi.
nak operation, tapi Liza jangan risau lah, sebab tadi kita dah belajar akidah. Jangan risau. Semua kerja Allah Ta'ala. Kita tak ada daya upaya untuk fikirkan buat susah hati kita sampai naik darah semua, tak ya. Kita serahkan pada Allah. Kita doa lah juga. Doa tu satu usaha. Doa tu satu usaha di ikhtiar. Kita memang berkehendak pada Allah, kita minta pada Allah supaya semuanya berjalan lancar ya. Sebelumnya saya nak buat tahlil sikit dulu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah baca sebelah kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad.